خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد، والمطر يبدأ بقطرة، والبشر مؤمن وجاحد، والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد، والمطر يبدأ بقطرة، والبشر مؤمن وجاحد، والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia yang tidak terhingga, dengan nikmat Allah Ta'ala yang tidak terhitung. Iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, gerakkan pengetahuan kita, naknya kita datang ke majlis ilmu untuk mempelajari, mengikuti, mentadabur beberapa ayat Al-Quran yang kita akan bacakan ini. Khususnya perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang Al-Firqatun Najiyah, Al-Firqah An-Najiyah, ataupun disebut golongan yang selamat. Hari ini kalau kita nak kata dunia bercelaru, masyarakat dalam keadaan yang tak tahu nak pergi ke mana, kita tersepit di antara pertembungan, di antara kesedaran Islam dengan serangan pemikiran yang meracuni umat Islam ini dalam beberapa sudut, terutamanya kepahaman kita terhadap agama dan penghayatan sebagai hidup sebagai seorang yang beragama. Maka surah yang kita pilih ini disebut dengan nama Suratul Saf. Apa makna Saf? Makna Saf, susunan. Karena itulah sebahagian ulama ataupun ramai ulama tafsir menamakan surah ini dengan nama Suratul Jihad, surah jihad. Dan para pejuang Islam biasanya menjadikan surah ini sebagai topik perbincangan ataupun tajuk perbincangan di dalam liqaat, perjumpaan dalam usrah, untuk nak meningkatkan kita muhasabah diri kita sendiri terhadap tanggungjawab kita terhadap agama dan tanggungjawab kita di dalam menjaga masyarakat daripada diceroboh oleh anasir-anasir yang merusakkan, dan menjaga negara daulat watanil muslim, tanah air Islam, daripada diganggu gugat oleh orang lain. Saya tak baca semua surah ini, memadailah tuan-tuan ambil surah yang ayatnya pun taklah banyak sangat untuk kita tadabbur dan perhati tengok. Ayat ia ada 14 ayat saja. Kalau boleh satu malam kita duduk cari tafsir terjemahan Al-Quran yang ada sedikit huraian, tuan-tuan boleh tengok mengapa disebut ayat ini dengan ayat jihad. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dalam ayat ini, iaitulah para mujahidin, dan menggalakkan mereka supaya melaksanakan tugas masing-masing.
Jadi ayat yang kita pilih ayat yang 10 sehingga ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca, ambil berkat daripada ayat ini dan kita mengambil kefahamannya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Tengok terjemahannya, kita akan terjemah secara ringkas dan kita huraikan. Allah sebut kepada kita pada ini, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya ayat-ayat yang menyentuh tentang hukum hakam, ayat-ayat yang menyentuh tentang perintah dan larangan, Allah akan bercakap dengan kita orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu. Sebab kalau kita perintahkan kepada orang yang tidak beriman supaya salat, buat apa? Dia bukan akan tunduk perintah. Yang ia menerima arahan, iaitulah orang yang beriman. Allah sebut di sini, wahai orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan, perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tawaran istimewa kepada kita. Aku nak beri kepada kamu suatu tijarah, suatu perdagangan, suatu transaksi. Apa dia kelebihan dia? Boleh menguasai dunia, boleh. Kelebihan Tuhan kata tunjikum min azabin alim. Ia menyelamatkan kamu daripada azab yang besar, azab yang pedih. Maka kita letak di situ yang pertama, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Ini sifat satu, beriman kepada Allah dan Rasul. Cukup zakat beriman. Bila kita beriman, duduk tunggu di masjid, berzikir 24 jam, bertapa dalam gua, tak pergi ke mana-mana, belum. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Allah kata, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Artinya beriman kepada Allah dengan Rasul diikuti dengan jihad fi sabilillah. Sama ada kita berjihad di sini dengan harta ataupun dengan kita sendiri. Apa Tuhan bagi? Zalikum khairul lakum. Itu yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bagi tawaran, diakhiri ataupun dimulai dengan kalau kamu tahu, in kuntum ta'lamun, in kuntum taqilun. Allah tawarkan, Tuhan kata, mu akan ambil kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu kebesaran tawaran istimewa ini, kalau kamu tahu tinggi darjat yang aku tawar ini, kamu akan terima.
Apa dia tawaran? Nasya Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Ini peringkat awal atas dunia. Allah beri keampunan kepada kita. Nak keampunan, ikut jalan yang ditawarkan di sini. Yaghfir lakum zunubakum. Satu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga adnin. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Itu dalam keampunan, tawaran dalam syurga. Sebelum daripada itu, dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai. Apa dia? Wa ukhra tuhibbunaha. Yang kamu suka, kamu nak tengok hasil kerja buat kamu atas dunia ni. Apa dia? Nasrum minallah wa fathun qarib. Iaitulah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Kita bekerja mesti nak tengok hasil. Kita berdakwah, kita nak tengok masyarakat berubah. Kita mengajar, kita nak tengok murid kita mendapat kefahaman. Kita berjuang nak menegakkan daulah Islamiah, kita nak tengok mana hasil, mana kesannya masyarakat boleh menerima. Bila datang nasrum minallah, pertolongan daripada Allah Ta'ala dan kemenangan yang hampir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Allah Ta'ala sebut di sini, ini di antara tawaran istimewa dalam peristiwa ini. Maka itu terjemahan ayat yang kita ada. Jadi dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kita nampak bahawa prinsip firqah an-najiyah ataupun asas kepada kumpulan yang mendapat kemenangan, insya-Allah akan dicapai daripada orang-orang ini. Bukan hanya keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sahaja, tapi keampunan, syurga, rumah-rumah yang besar, mahligai-mahligai yang dijanjikan. Itu tawaran istimewa. Sebelum kita masuk kepada satu-satu poin yang diberikan tadi, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ni jemaah tanya, dia kata, kalau ustaz banyak cadang supaya kita tadabbur Al-Quran, apa ayat, apa tafsir yang cantik untuk kita beli? Saya mengatakan tafsir Ibn Kathir. Tapi panjang tafsir Ibn Kathir ni. Belilah ringkasan dia, ringkasan Sahih Ibn Kathir. Sudah ada dalam bahasa Inggerisnya, ada bahasa Indonesia apa ada. Bahasa Malaysia tak tahulah, telah dibuang bisa ke belum lagi. Ini tafsir Al-Imam Ibn Kathir menyebut tentang sabab nuzul. Sebab apa turunnya ayat Quran ini, kenapa? Disebut dalam hadis Abdullah bin Salam bahawa para sahabat radhiyallahu anhum berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang amalan yang paling dicintai di sisi Allah azza wajalla. Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang disukai oleh Allah azza wajalla, yang dicintai oleh Allah, apakah amalannya? Lalu melaksanakan amalan itu kami nak buat, mana amalannya? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, yang di antara kalimahnya disebut di awal tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ini tawaran istimewa. Bila kita kata Allah beri tawaran, siapa yang berani, siapa yang sanggup, siapa yang boleh ambil tawaran yang begitu besar ini, maka itulah manusia yang hebat, manusia yang patuh pada Allah azza wa jalla, manusia yang menerima tawaran istimewa yang telah dijanjikan oleh Allah azza wa jalla kepada kita ini. Maka dari sudut manhaj tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kamu. Kita sekarang ni sedang mencari bahtera penyelamat. Kata orang, gelombang ini kuat. Kalau dulu orang duk main gelombang gitu ya, tapi hari ni kalau sebut gelombang, semua akan teringat kepada lautan Hindi.
yang pemberita kata laut yang sangat ganas dalam dunia ini. Dulu kita tahu hayawan yang ganas ni, sekarang ni laut pun ganas juga dah. Ganas tak ganas apa tak tahu, jumpa kedok apa tebal, itu dia panggil lautan yang mengganas. Ada istilah baru. Istilah-istilah ni mematangkan kita sebenarnya nak tahu kebesaran Allah Azza wa Jalla ni cukup besar. Maka bila kita nak mencari bahtera penyelamat, kita nak masuk kita ni nak dalam kelompok mana, dalam kumpulan mana, maka ketika perbincangan kita ayat 10 hingga 13 surah As-Saff ini, biasanya para ulama tafsir, ahli-ahli cerdik pandai, ulama-ulama Islam menumpukan perhatian mereka kepada jihad fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Duduk di jihad. Maka popular surah ini dengan nama suratul jihad. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kalimah tijaratun. Hal adullukum ala tijaratin. Nak ke tidak aku tunjuk pada kamu perniagaan. Jadi kalau perniagaan, perdagangan, jual beli ataupun dia panggil transaksi ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat indah. Kerana apa? Bila sebut jual beli, dia ada keuntungan. Semua kita berminat nak jadi apa? Ahli bisnes, nak jadi apa? Usahawan. Kerana di sana ada tijarah, ada bai', ada syirak. Jadi bila kita sebut, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengajak orang beriman untuk berniaga dengan dia, tijarah ma Allah. Jika kita menjual sesuatu kepada Allah, maka Allah akan membelinya dengan balasan keuntungan yang besar, iaitulah syurga. Dalam ayat lain, tengok ayat Saf ini Allah Ta'ala sebut tijarah. Tuan-tuan tanda di sini satu ayat lagi, nama dia dalam surah At-Taubah ayat 11. Ini ada kaitan dengan perniagaan kita malam ni. Dalam surah At-Taubah ayat 11 ini Allah Ta'ala sebut, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Allah Ta'ala sebut di sini Innallaha ashtara. Allah Ta'ala beli. Allah Ta'ala beli jiwa orang mukmin itu anfusahum wa amwalahum. Beli dengan apa? Jiwa dia dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bagi mereka syurga. Siapa? Ini tanya. Siapa orang yang menjual dirinya, hartanya kepada Allah? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Orang yang berjihad fi sabilillah yaqtulun wa yuqtalun. Mereka membunuh orang-orang kafir dan mereka juga terbunuh. Maka itu dia panggil ishtara. Wa man awfa bi ahdi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'atum bi. Siapa dia menunai janji dengan Allah, mereka telah fastabshiru, terimalah kabar gembira dengan jualan yang kamu jual, kamu bai'ah, ikat setia dengan Allah Azza wa Jalla. Zalika huwal fawzul azim. Ini dari sudut bahasanya, dari sudut perbincangan tentang ayat ini. Maka para ulama menggariskan kepada kita prinsip-prinsip ini ada 5 asas dalam ayat. Tanda yang pertama, hal adullukum. Nak ke tidak aku tunjuk pada kamu. Bila kita sebut nak ke tidak aku tunjuk pada kamu, maka ini dipanggil prinsip. Agama ini berpaksikan pada ilmu pengetahuan. Dia tak main dengan ikut saja, lah. Karena itulah para sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa, ya Rasulullah dullani, tunjukkan pada kami. Allah Ta'ala pun tunjuk cara macam ni, hal adullukum, nak ke tidak aku tunjukkan kepada kamu. Jadi para ulama mengatakan prinsip yang besar ini, prinsip ilmu inilah prinsip bahawa agama kita ini mesti duduk berpaksikan kepada dalil yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur yang tuan-tuan selalu baca, taraktu fikum amrain.
Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebut dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum bercakap dan beramal. Nabi SAW mula-mula turun ayat yang pertama yang diberi pada Nabi, surat Iqra, supaya kita membaca. Maka ini dia panggil prinsip asas bagi firqatun najiyah, golongan yang nak mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Tidak lain dan tidak bukan, iaitulah mesti belajar ilmu, duduk dalam majlis ilmu, mengkaji, meneliti dan membaca, bertalaqi apa saja ilmu yang datang daripada Allah Azza wa Jalla, yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita lihat asas kepada amalan yang kita buat, berdasar kepada ilmu ke berdasar kepada ikut-ikut orang, letak situ. Kita kena tanya, amalan aku hari ini amalan ikutan atau amalan dalil yang wadah, yang jali, yang murni daripada Al-Quran Al-Karim ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dalam bab ini mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Mana dalil? Dalil dia Allah Taala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Taala ajar kepada kita, diperintah kepada kita supaya kita kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Mu kena tahu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Taib, hari ini ramai ke tidak orang mengucap? Ramai. Kalau kata la ilaha illallah, semua tahu belakang. Kalau nak suruh sedap lagi, buat majlis besar-besaran, kita tukar siapa gia 5 naik, lagi kuat la ilaha illallah. Tidak ada majlis gia 5. Gia 5 rumah dah lah buruk, kena gia 5 pula bergakak tu rumah mikir dah tahu. Dia siap kedok malam ni majlis kat tu. Tapi yang kita naknya al-ilmu, ilmu tentang la ilaha illallah, bukan laungan la ilaha illallah tanpa ilmu. Kalau setakat nak laung la ilaha illallah, Nabi SAW tidak bertempur dengan Abu Jahal dan Abu Laib. Kerana disebut dalam kitab riwayat sirah menyebutkan, bila Nabi menawarkan kepada Quraisy Arab la ilaha illallah, mereka mengatakan hazihi kalimatun yakrahul muluk. Ini kata-kata ini dibenci oleh pemimpin-pemimpin atas dunia ini. Sebab bila ada la ilaha illallah, bermakna kuasa mutlak, kuasa yang menentukan, kuasa untuk kita hanya mengabdikan diri, tidak ada kepada Tuhan, mana-mana Tuhan atas dunia ini kecuali kepada la ilaha illallah. Nabi SAW beri tawaran istimewa yang sangat hebat, iaitulah suruh kita belajar. Talabul ilmi faridatun, belajar ilmu itu fardu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa dia berjalan mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Taala permudahkan jalan nak pergi ke syurga. Ini semua ni offer, tawaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab segala amalan kita mesti biar ada sandaran, biar ada di mana tempat kita nak bergantung, di mana ke tempat kita nak rujuk, nak tuju apa yang kita buat. Kalau kata setakat kita kata tak apa, kami buat ni supaya orang-orang buat dah, bahaya jawab cakap macam ni. Bila orang tanya awak buat ni mana sandaran ni, mana dalil, kita jawab kata tak apa, tak ada dalil pun, orang lain buat belaka dah. Allah Ta'ala cerca golongan Quraisy ketika Nabi yang ajak mereka supaya Islam, mereka kata apa? Inna wajadna aba'ana ummatin wa inna ala athari muqtadun. Mereka mengatakan kami dapati tok nenek kami buat lagu ni, kami ikut dia. Jadi itu bukan paksi. Orang yang nak betul-betul nak menyelamatkan diri mesti duduk di atas paksi ilmu, ma'rifah tentang Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak kenal Allah? Maka para ulama telah menggariskan, nak mengenali Allah Azza wa Jalla itu iaitulah dengan kita kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, dan meneliti kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini, bahawa ini yang menunjukkan kepada kita tentang Allah. Kerana kita bertauhid dengan ilmu yang ada, yang diajar oleh Allah
Azza wa Jalla kepada kita. Itu yang pertama. Ilmu itu asas. Tak mungkin beragama tanpa ilmu. Saya duduk tengok hari ini semangat beragama tinggi, darjat nak beragama, semangat dia tinggi, alhamdulillah. Tapi ketinggian semangat tanpa diisi dengan ilmu pengetahuan tidak akan berjalan dengan betul. Tadi ada seorang pelajar mari lepas kuliah tadi, dia kata, "Ustaz, saya ni dalam dilema." Atau dilema masalah apa pun. Orang muda lagi, dia kata saya baru kahwin. Jadi bila balik ke rumah dia dengan isteri dia, habis adik-beradik laki-laki ni pakat nak bersalam belakang dengan bini dia. Pak-pak saudara dia bersalam, kalau tak bersalam dia kata marah pula. Dia kata ni lah budak ni, tak mau bersalam dengan orang tua, tak hormat ke uncle. Dia kata macam mana saya nak buat? Semua ni orang baik-baik ustaz. Bapak saudara ni kuat pergi masjid, tapi tak tahu mana batasan kita boleh bersalam setakat mana, orang mana yang kita boleh bersalam, di mana mahram, mana yang tidak, tak tahu apa. Itu dalam perkara yang simple. Karena itulah kita rasa sangat tidak pelik kalau ada anak-anak orang Islam yang mengamuk kepada undang-undang Islam. Pelik apa? Dia tak tahu apa, dia tak mengaji. Oh, dia kata saya belajar sekolah rendah dulu fardu ain, lepas tu tak lagi pahala ni. Macam sebahagian daripada kita hari ni, fardu ain yang kita pegang hari ni, yang kita belajar waktu kanak-kanak dulu sampai hari ni tak ada lah. Tak pernah ulang kaji, tak pernah tanya khabar lagi duduk mana, di mana ilmu yang sepatutnya kita belajar pada hari ini. Itu yang pertama, duduk beragama dengan berilmu. Cuma kalau kita perhati di zaman moden hari ini, zaman kita inilah, saya minta maaf lah, bukan saya seorang yang nampak macam ni. Hari ini ramai orang mendengar, tapi orang yang talaki, belajar, tak apa ramai. Tak apa ramai. Kita suka pergi dengan ceramah, kita suka ikut program. Tambah-tambah sekali kalau program reality, dalam TV pula semangat lalu ngaji. Oh, saya tak miss lah tengok ustaz dalam TV. Masa ustaz mari luar, tak mari-mari pun. Dia cerita semangat mendengar, tapi tidak ada ilmu yang kita boleh pegang, patut kita boleh pegang. Kitab ni saya khatam dengan orang ni, kitab ni saya baca dengan orang ni, saya ada semangat. Itu prinsip yang pertama. Hal adudukum, Tuhan kata aku nak tunjuk pada kamu. Jadi para ulama tafsir menggariskan itu, garis prinsip yang pertama, kita mesti duduk di atas landasan memahami agama ini secara berilmu. Yang kedua, prinsip yang kedua, tanda sini, iaitulah prinsip tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, rasulkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana ayatnya tu'minuna billah. Ini syarat. Syarat yang kedua, mesti beriman kepada Allah. Setiap kata tu'minuna billah, ia menunjukkan makna tauhid, beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Mengesahkan Allah Ta'ala dari sebarang bentuk syirik. Sama ada syirik dalam ibadat, sama ada syirik dalam perkataan, sama ada syirik dalam perbuatan. Hari ini cukup dahsyat. Saya tak tahulah bagaimana nak menangani masalah-masalah ini. Kalau kita tengok permainan anak-anak muda kita, bila dia komen satu-satu isu, cukup menakutkan. Ana dah syarah sebuah kitab, tuan-tuan boleh tengok dalam blog Abu Anas tu. Tajuk dianya perkara-perkara yang merusakkan iman, perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Saya petik dalam sebuah kitab Malaysia, nama dia kitab Mestika Hadis jilid yang pertama. Cari di akhir bab kewajipan menjaga akidah. Allahu Akbar. Kalau kita contohnya hari ni orang duk bincang bab hudud, nak laksanakan hudud di negeri Kelantan, di Brunei dah pun laksanakan. Tiba-tiba ada orang komplain, buat apa undang-undang ni zalim, potong tangan. Mengikut dalam ulama menegariskan kata-kata sedemikian itu, kalau dia kata dalam keadaan dia tidak, dia sedar, dia waras, orang ni telah kena mengucap balik, kerana kata-kata itu telah merusakkan agama. Simple, senang. Itu mudah ya. Hari ni kalau nak tengok, Allahu Akbar, takut kita tengok komen budak-budak hari ni tentang agama, tentang apa saja. Bila kita letak nasihat-nasihat tentang aurat, dia kata ustaz ni bodoh, tak ada kerja lain, cara kau aurat ya. Orang nak bina negara, cara kau aurat benda haram. Kalau kededah depan masyarakat depan orang yang ajnabi. Jadi masalah isu tu'minuna billah, beriman kepada Allah,
Maka di sini prinsip yang kedua, mesti membetulkan tauhid kita. Mesti betulkan tauhid. Apa nak betul tauhid? Yang pertama sekali, ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla mesti betul. Kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala mesti betul. Dan ingat, kenapa dalam syahadah la ilaha illallah dia ada dua, la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. Itu bahasa kita akidah, dia panggil an-nafi wal isbat. Nafi, la ilaha, tolak semua lain, segala sembahan, segala ideologi, segala apa dia bentuk-bentuk pemujaan yang lain ketepikan. Yang adanya illallah, yang kita boleh puja, puji, minta pertolongan hanya dengan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini isu tauhid jangan rasa selesa tuan-tuan, jangan selesa. Ni bila timbul kehilangan kapal terbang kita, sampai hari ni pun tak tahu duduk mana. Macam-macam cerita ada, kata jatuh dalam laut lah, bukan jatuh, berakhir dalam laut, tak tahu gimana lah. Ni keluar dalam khabar pula baru ni, orang tu sebar ni ada pula di satu tempat lain, saya nak sebut malah dah banyak sangat. Yang kita nak ceritanya, timbul isu-isu tauhid. Ada orang mengaku tahu benda gaib, aku mengaku jumpa duduk sini, yang nak tunjuk hebat dia bermimpi pun ada, macam-macam penyakit timbul. Jadi kalau nak tatabbu', kerana itulah saya satu ucapan ataupun khutbah yang saya sebut mengatakan bahawa fenomena kehilangan 370 ini menyerlahkan banyak penyakit masyarakat. Rupanya masyarakat kita ni suka sangat percaya kepada benda-benda khurafat, benda-benda apa. Semalam ada seorang budak perempuan dia atas SMS kat saya. Dia kata, Ustaz, saya sekarang ni sedang belajar ilmu tentang tarik lalat dengan tengok tangan. Boleh teruskan? Dia kata, kalau mau teruskan, boleh jadi awak terlibat dengan isu akidah. Maknanya ada kelas pengajian ilmu-ilmu ramalan-ramalan macam ni. Jadi tak usah cerita. Jangan kata isu tauhid tak ada sekarang lah. Isu nak menjaga tu'minuna billah, nak menjaga iman kita daripada rusak, cukup besar. Saya sure sangatlah supaya kita mesti ke hadis tu diambil dan dilekat di mana-mana, perkataan, perbuatan dan pegangan yang boleh merisakkan akidah kita. Kerana masyarakat hari ini bercakap tanpa ilmu, bercakap tak tahu apa yang dia cakap, dan dia kata apa dia nak kata. Subhanallah. Ini memberi kesan yang besar. Cuma kita boleh memberi keuzuran kepada mereka, kerana ada satu kaedah yang disebut oleh ulama, al-uzru bil jahli, keuzuran dengan sebab dia jahil. Kita kata orang ni tak kafir lagi sebab dia kata dalam keadaan dia jahil. Tapi bila dia jahil, menjadi kewajipan kepada alim ulama, kepada para pedai, pendakwah, menjadi kewajipan pada menerang kepada masyarakat bahawa perkara-perkara ini sangat bahaya. Kerana apa? Kalau kita tidak menangani dengan betul isu-isu yang disebut dalam tauhid ini, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, kezaliman ni macam mana? Adakah bila orang zalim ambil barang orang itu sudah jadi kafir? Maka kata di al-imam, para ahli tafsir sepakat mengatakan kezaliman dalam ayat ini iaitulah asyirk, melakukan syirik. Ini berdasarkan kepada kata-kata Luqman dalam ayat Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang cukup besar. Syirik kezaliman yang besar. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika menghuraikan ayat ini, suratul An'am 82, mengatakan mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala. Alladzina amanu, orang yang beriman, lam yalbisu iman, yang tidak campur imannya dengan kezaliman. Maksudnya orang yang tidak melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi isu syirik pada masyarakat ini cukup besar. Baru yang Majlis Fatwa Malaysia keluar satu statement tentang khurafat yang boleh bawa kesyirikan, iaitulah bila orang duk main kat kubur besar. Di pulau besar tu ada satu kubur, ini sebut tak usah kata pulau besar, saya pergi belah ni dekat yang kampung tuan-tuan ni, ada ustaz kita bawa, dia temai kita nak pergi jalan sini, kata pergi ada kubur tu ayah mana situ, dia ajak tengok apa dalam tu. Saya tengok dalam kubur ni siap dengan surat
duit sampo ada belaka, dia tak cuba ambil sampo aja. Bila kita ambil satu surat tu, rupanya dia tulis surat kepada tok ayah dalam kubur. Dia kata, saya sekarang menghadapi kesusahan, bantulah saya. Apa bantu saya? Tok ayah ni mati bila tak tahu. Ada lagi ke dalam kubur, wallahu alam. Yang mayat tak hancurnya mayat jasadul anbiya, kata Nabi. Dia dah tulis surat kata ayah, siap bagi duit lagi. Seronoklah tukang jaga kubur tu kutip duit hasil pagi-pagi. Kita tidak dekat dengan kampung kita. Saya tak nak setuju tempat, takut ada orang cari, susah pula kita. Mainan pergi ke kubur-kubur mencari apa ni. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia yang menarik, tuan-tuan beli satu buku, tajuk dia Antara Sunnah dengan Bid'ah. Kecil ya buku. Dia cerita pengalaman dia sendiri nak menghidupkan sunnah Nabi ni. Dia pergi jumpa dengan seorang tok guru syekh. Dia kata, syekh, tuan ni orang masyarakat dengar cerita, kenapa tuan tak galakkan masyarakat supaya melakukan amalan korban? Lakukan amalan korban. Tok syekh kata, ya waladi, anak budak Qaradawi masa tu masa muda, dia kata, masyarakat kita ni orang kampung, orang miskin, tak ada duit. Syekh Qaradawi kata, betul, kalau tak ada duit, aku tengok korban dia tak buatnya. Tapi waktu kematian Syekh Fulan, waktu hari lahir Syekh Fulan, aku tengok beratus-ratus ekor kambing dia orang sembelih kat sini. Kaya pula tu. Syekh tu kata apa? Bukan nak sokong budak ni. Dia kata, aku kena halau keluar daripada masjid. Tok Syekh tu marah sebab pergi tegur nazar-nazar yang dibuat kepada Tok Syekh. Tok Syekh sembelih nazar dekat kubur wali-wali. Bila aku pergi tegur, aku kena halau keluar ke tok ayah ni daripada masjid. Ini baca dalam buku Syekh Qaradawi, Antara Sunnah dengan Bid'ah. Menarik cerita dia, ringkas. Ini isu nak jaga iman, ilam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Itu prinsip tauhid yang besar yang kita kena jaga. Yang ketiga, tu'minuna billahi wa rasulihi. Tengok dalam ayat kita, masih lagi ayat yang ke-10 tadi. Ayat yang ke-11, tu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi para ulama mengatakan prinsip yang ketiga bagi orang yang mencari jalan keselamatan, iaitulah prinsip berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarkan kepada tu'minuna billahi wa rasuli. Hendaklah kamu beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tak seduk kira lah puak-puak nyanyuk anti hadis. Dia kata tak boleh, kita kena kata la ilaha illallah saja, Muhammad Rasulullah tak ada. Kalau tidak kita duk puja ke manusia, dia manusia juga. Subhanallah. Dalam ceramah, dalam siri-siri kuliah yang anda sebut, kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bainal ifrat wat tafrid. Di antara golongan yang cuai, ifrat melampau sangat, puja Nabi sampai mengatasi darjat kebiasaan para nabi, dengan tafrid, dengan golongan yang ni al-ghulu wal jafa, golongan yang cuai sampai mereka tak payah syahadah Muhammad Rasulullah, tak perlu, sebab bagi dianya cukup dengan Quran saja. Ini wujud cerita ni para jemaah. Waktu tu saya masih lagi muda. Lah ni pun tidak tua sangat. Tahun 86. Ni tak tahulah anak-adik pelajar-pelajar kita ada ke tak lagi. Tahun 86. Ada dah. Tak ada lagi. Kita duk beradah dengan anti hadis. Buku-buku yang saya kumpul lagi, Majlis Fatwa, Jabat Agama Kelantan keluar buku dan lain-lain lagi. Seketika 86, 2014 muncul balik. Tengok, api dalam sekam, kata orang. Orang ajaran sesat tidak akan mati. Jadi kalau kita yang duduk ahlul haq tidak ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, siapa nak hidupkan? Tengok Syekh tadi, bila pergi tegur orang duduk sembelih ke kubur wali-wali, nak kurban tak ada, sebelum kubur wali banyak, dia pula kena halau. Dia kata, ini pengalaman peribadi saya sendiri. Jadi para jemaah kita kena ingat, ihya'us sunnah adalah merupakan prinsip atau matlamat yang besar untuk menyelamatkan kita daripada tunjikum min azabin alim. Hari ini Nabi kita beri tawaran istimewa, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang menghidupkan dalam Islam ini satu sunnah yang baik, maksudnya sunnah bukan buat baru, sunnah yang ditinggalkan oleh orang. Kita berjuang hari ini, kita tengok orang duduk
tak salat sunat. Imam ahli jawatankuasa masjid berpakat macam mana nak beri kesedaran supaya masyarakat setiap kali lepas salat, setiap kali masuk masjid ada sunat. Sunat tahiyatul masjid ke, sunat qabliyah sebelum daripada salat ke, sunat ba'diyah ke. Jangan duk sibuk. Kita ni kadang-kadang sibuk dengan benda yang tidak dianjurkan, tapi terlepas yang dianjurkan. Saya buat contoh lah supaya kita lebih jelas nampak kan. Contohnya lepas solat orang duk zikir subhanallah subhanallah. Lepas zikir kita akan bangun solat sunat ataupun baca Quran dan sebagainya baru bangun. Tapi kalau kadang kita dipaksa supaya bangun, macam mana? Paksa berjalan salam terus keluar. Mana solat sunat mana? Zikir tak sempat habis duduk mana? Sebab kita tidak menganjurkan satu majlis yang menghidupkan ihya' sunnah. Ana duk tengok dalam isu qabliyah ba'diyah ini, pengalaman kita pergi ke negara China lebih baik daripada negara kita. Cina tak main lagu ni. Lepas solat dia zikir, senyap je zikir, tak ada kuat-kuat. Lepas dia zikir semua, lepas tu dia bangun semua sekali. Imam bangun, makmum bangun, solat sunat ba'diyah masing-masing, seorang-seorang. Lepas dia solat sunat semua sekali tenang, barulah imam dia baca doa. Dia kira penamat kepada majlis itu. Jadi kalau tempat kita ni suruh semaya sunat dulu baru baca doa, rasa lebih selamat sikit. Ramai sikit orang nak semaya sunat. Tapi kalau kita pakat bangun, semua bangun dia keluar, tak masuk-masuk dah. Macam mana kita nak fikir, nak ihya' sunnah? Kif nak ikat? Oh, dia kata masjid kami ni kuat ustaz, ihya' sunnah. Semaya tahajud perdana berapa kali setahun? Berapa kali? Sekali setahun ke 2 kali? Lepas tu hidup sunnah dengan sekali setahun semaya tahajud lah. Itu hanya nak ajar, nak latih saja. Tapi kita ni macam mana nak suruh orang setiap malam perdana? Setiap malam perdana. Saya bila tengok banyak sangat sekarang ni solat hajat perdana, cari kabar terbang hilang, penuh masjid orang mari. Tapi waktu solat jemaah perdana penuh ke tak penuh? Macam mana kita nak suruh jadikan solat jemaah perdana? Mana Ustaz Syam? Agak ada cara. Kita nak hari ni, saya nak kempen bersama-sama semua AJK masjid berkempen solat jemaah perdana, biar penuh masjid kita ni. Ini solat hajat perdana penuh, solat apa ni jemaah perdana tak penuh. Kita tak usah fikir besar-besar. Kerana itulah dalam kuliah yang ana anjurkan. Tak banyak-banyak zikir lepas solat, zikir pada waktu pagi, zikir waktu petang, salat qabliyah ba'diyah kita hidupkan, salatul tahajud, witir, salatul duha. Lekat hak ni pun kira hebat dah kita di zaman ini. Maka melaksanakan tuntutan syariat ini, iaitulah wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang mari daripada Nabi, Allah Taala kata wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzuh, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi kita larang, kita berhenti. Itu prinsip yang ketiga, iaitulah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata di para ulama, di dalam kita beribadat, dalam kita beribadat ini ada 2 syarat penerimaan ibadat. Tanda di situ syarat qabulul ibadah, digariskan oleh para ulama. Dia kata 2 syarat Allah Ta'ala nak terima ibadat kita, 2 syarat. Yang pertama, mesti dengan niat ikhlas. Kalau niat tak ikhlas, jadi tapi tak terima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Satu. Yang syarat yang kedua, mutaba'atun nabi, ikut format cara-cara ibadat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara. Kerana Nabi bagi amaran keras, man ahdasa fi amrina ma laysa fi fa waradu. Nabi kata siapa dia reka-reka ibadat yang aku tak suruh, tak jadi. Maka itu 2 cara. Dan dalam kita beramal ibadat ini ada 2 kategori. Ada ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut cara-cara dia, ini tak boleh kita reka. Wudu kena ikut Nabi, solat kena ikut Nabi,
puasa kena ikut Nabi. Cuma ada dipanggil ibadat yang kedua, ibadat yang ghairu muqayyad, yang tidak terikat. Contohnya Nabi, Allah SWT suruh buat baik kepada bapa. Bila suruh buat baik kepada bapa, ibadat ke tidak? Ibadat. Tapi ada cara tertentu, tak ada cara khas, mengikut keperluan. Mak kita sihat walafiat, kita pergi jaga dia cara dia orang sihat. Mak kita sedang sakit, jaga macam orang sakit. Mak kita orang baik, orang kuat ibadat. Jadi setiap orang buat, maka dia suruh misalnya contoh, Tuhan kata Nabi SAW suruh kita menuntut ilmu, ibadat menuntut ilmu. Jadi nak menuntut ilmu dalam masjid pun boleh, nak menuntut ilmu dalam bilik seminar boleh, nak menuntut ilmu, jadi semua tempat boleh. Itu dia panggil ibadat dengan cara-cara yang tidak digariskan, maka dia terbuka luas. Tapi dalam ibadat yang khas yang Nabi kita ajar, tak mungkin kita boleh reka cipta sendiri. Kalau tidak, kita telah buat satu perkara yang tidak dianjurkan. Baik, prinsip yang keempat. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Ilmu. Yang kedua, terlupa dah, tauhid. Yang ketiga, sunnah. Yang keempat, al-jamaah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ummatul jamaah. Karena itulah kita ni dikenal dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Apa makna ahlus sunnah? Bila kita tanya puak kita ni, awak ni mazhab apa? Ahlus sunnah. Ulama letak dua perbahasan. Yang pertama sekali, bila kata kita ahlus sunnah, bermakna kita bukan Syiah. Satu. Awak siapa? Dia kata Sunni. Sunni ni semua kategori yang lawan Syiah, maka dia Sunni. Satu lagi, bila sebut ahlus sunnah, para ulama kata ahlus sunnah yakni al-mutamassikuna bi sunnatin Nabi, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa, kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa, addu alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Mana pegang ajaran ini, gigit geraham. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu jamaah muslimah di akhir zaman menghadapi jalan yang sukar, maka Nabi mengatakan orang yang berpegang dengan sunnah aku di akhir zaman, di saat fasad ummati, ketika rusak orang lain, bagi mereka pahala 50 di kalangan para sahabat. Maknanya zaman kita ini, orang berpegang dengan hak ini diberi pahala 50 amalan yang dibuat oleh para sahabat. Besar. Sebab apa besar? Kerana cabaran tinggi. Bila cabaran tinggi, dia punya gandaan tinggi. So, saya kata apa? Saya duduk lalu tadi dekat KLCC, duduk fikir macam mana orang tu naik ke luar, naik ke dalam, kita pun naik. Macam mana dia naik duduk di luar, pegang tali, cuci kawasan, cuci bangunan. Oh, dia kata mahal tu dia punya insurans ni mahal. Pasal apa mahal? Sebab dia mati tu lebih dekat daripada hidup. Jadi itu ibarat simple. Oleh kerana zaman kita ini zaman nak berpegang dengan sunnah cukup besar cabaran, maka Nabi offer tawaran 50 amalan para sahabat. Hebat. Tak usah kata apa. Ni kadang-kadang muslimah dia jumpa saya, ustaz, saya ni balik daripada haji pakai tudung besar sikit daripada biasa. Biasa belik-belik ulah gitu. Dah balik haji naklah tudung-tudung apa yang dia lepas dia punya dada, mengikut dalam Quran sebut tu. Hak ni pun kena perli, sakit telinga, sakit mata. Saya kata buat apa sakit telinga? Sumbak je telinga, tahu saya dengar-dengar. Cabaran. Allahu Akbar. Tahu sikit banyak lagi lah. Nak pegang dengan sunnah diibaratkan seperti pegang genggam bara api di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip yang keempat, al-jamaah, al-sunnah wal jamaah, berpegang dengan duduk dalam jamaatul muslimin supaya kita tidak berpecah. Kita ahli qaryah ini biar satu hati, masing-masing nak mengihya'kan masjid, masing-masing nak imarahkan masjid kita ni, biar macam mana kita nak kerahkan tenaga masjid khairiyah ni biar penuh sampai keluar salatul jamaah. Jamaah kita perdana 5 kali satu hari. Hebat. Ini kita duk marah bila ada orang mai ketuk itu. Encik pergi masjid, moga orang hak mai ketuk itu rumah kita tu orang kampung lain, dia mengembara mari dekat kampung kita, berjalan-jalan sambil nak berkenalan ketuk itu. Kena ketuk itu rumah tu imam. Celek putih mata, mu tahu aku imam sini, ajak pergi masjid. Allah, mana tahu cik, dah kata imam kat nasib baik dah. Tak.
Jadi al-jamaah, jamaah yang hakiki iaitulah jamaah yang duduk dalam kelompok Islam, yang kita tidak berpecah belah, satu hati kita di atas menunaikan tanggungjawab Islam. Itu makna jamaah muslimah. Jamaah muslimah ini jamaah yang bersatu menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau kata saya ni jemaah juga, tapi jemaah Islam, solat jemaah pun tak pergi, apa benda pun tak ada. Nah, kita kata jamaah di sini tanpa menamakan. Nabi kata alaikum bil jamaah, kamu duduk dengan jamaah. Apa makna jamaah di sini? Iaitulah jamaah yang berpegang dengan kebenaran, yang duduk di atas jalan yang hak, maka itu disebut sebagai jamaah muslimah, tanpa menamakan apa-apa jamaah. Yang penting kita duduk di atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang dengan sunnah, orang yang bersatu sama-sama Islam. Bila sebut beragama, bangun selalu. Bangun bukan makna bawa bendera pergi belagak tu. Itu cerita lain. Ni tidak, bila ada orang tuntutan orang lain nak tulis kalimah Allah, kita pun semangat selalu. Bawa bendera, pakai baju merah, begini, ketam cakap. Melangkah mayat saya dulu. Sudah belagak jaga kalimah Allah, orang azan masjid sebelah tak pergi, itu kalimah Allah kata penjual lagi tu. Ini bukan penjual kalimah Allah hari ini, penjual baju merah nama dia maju. Kalimah Allah iaitu i'la'i kalimatillah. Ini maksudnya pejuang kalimah Allah. Jamaah muslimah, jamaah yang mempertahankan agama daripada dirusakkan, jamaah yang mempertahankan kewibawaan undang-undang Islam daripada diceroboh oleh undang-undang kafir, jamaah yang menjaga orang Islam ini daripada ditindas oleh orang lain. Itu makna jamaah muslimah secara ringkasnya. Yang kelima, prinsip yang kelima, yang terakhir yang disebut dalam kitab, dalam ayat ini, iaitulah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Yang kelima iaitulah tujahid, berjihad pada jalan Allah. Maka berjihad di sinilah kita lihat. Tuan-tuan baca kitab yang paling simple yang saya syorkan supaya setiap kita ni memiliki kitab ini, nama dia Ar-Rahiqil Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang diterjemah dalam bahasa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah. Contohnya di antara kitab yang saya rasa menarik untuk dimiliki, di mana dalam kitab ini menyenaraikan Nabi kita merintah Madinah berapa tahun? Berapa tahun Nabi kita duduk Madinah? Tak ingat dah. Berapa? 10 tahun. Tuan-tuan buka dalam kitab ni. Malam ni jangan tidur. Tengok berapa kali peperangan yang Nabi kita atur dan Nabi kita sendiri pergi berperang dalam masa 10 tahun. Dalam kitab ini menyenaraikan di antara 64 dengan 65 kali. Bayangkan 10 tahun 65 kali. Berapa kali setahun? 6 kali setengah setahun. Ada masa nak buat kerja lain, ada masa nak bincang benda-benda yang Karena itulah kita lihat Ahlus Suffah, di antara 600 orang yang tidur di tepi Masjid Madinah, tidak ada makanan. Tak ada makanan. Duduk dalam keadaan miskin, kerja mereka tunggu Nabi keluar nak ceramah, berajar. Nabi istihad nak pergi jihad, orang pertama angkat tangan, fisabilillah, jihad fisabilillah. Maka ketika itulah kita lihat kemenangan Islam kemuncak naik, sebab mereka ini yang berjihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan harta. Hari ini tuan-tuan kena ingat, jihad kita dengan harta, dengan senjata mungkin tak apa-apa banyak. Ada beberapa tempat saja, di Palestin, di Syria contohnya yang ada. Lain-lain tak nak fikir banyak. Tapi jangan kata tak ada jihad sini kita relax lah. Jihad kita menentang kemungkaran yang banyak berlaku, cukup besar. Menentang kemungkaran. Jangan kata kita duduk tak ada mungkar, lepas Malaysia ni start kereta pergi sebelah ni, tak tahu nama jalan apa tu, pergi tengok apa ada situ. Ada orang mabuk berjalan huyu hayang, ada orang duduk bertukar dengan hak duduk dalam zoo negara, tidak ada lompat atas betah tu, duduk bertepik menyanyi melalak tengah malam tu, bertukar dengan zoo negara tu yang ada je. Lepas tu kita duduk bangga kita sudah negara Islam. Wasati apa? Wasati penuh dengan maksiat, tidak diingkar mungkar. Tak, ini bukan wasati. Jihad masih madin ila yaumil qiyamah, tidak akan berhenti selagi kemungkaran wujud atas dunia. Kata ulama, di antara kemungkaran yang besar yang mesti kita kena tegur dan kita kena betulkan
apabila undang-undang Allah SWT, syariat Allah SWT tidak dilaksanakan, maka itu kemungkaran yang besar, menjadi tanggungjawab kepada kita semua. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, man mata walam yaghzu, siapa dia mati dia tak pernah berperang. Kita tak pernah berperang, ingat baik. Walam yuhaddis fi nafsihil ghazw, tak pernah pergi berperang dan tak detik dalam hati dia niat untuk berjihad. Kita tak dalam hati kita, kalau ada peperangan fisabilillah saya akan pergi. Hari ni bila timbul isu orang hina Islam, kita bangun dengan saluran yang menasabah. Jangan duduk bawa saluran tak betul pasal, malu korang bertempik sana sini, orang nak masuk Islam pun lari. Itu bukan kerja dakwah kita. Hari ini keluar risalah-risalah, buku-buku yang menerangkan kepada tentang keindahan Islam kepada masyarakat. Itu semua bi amwalikum anfusikum, bina laman-laman web yang boleh menerangkan Islam ini kepada masyarakat dengan betul. Saya tengok masyarakat moden hari ini memang ilmu dia cari melalui internet. Pengalaman saya cari ilmu melalui internet ni tuan-tuan, cukup bahaya. Terutama sekali ilmu tentang maklumat Islam. Bila saya cari satu masalah dalam bahasa Arab, 10 halaman keluar. 10 halaman ini 7 daripadanya laman web yang dikendalikan oleh Syiah Rafidah, pencerca sahabat mereka yang kendalikan. Nak cari Islam ni kena tapih dulu baru jumpa yang kita. Laju dia orang tuntun nak merusakkan otak kita. Tadi lepas kuliah ada seorang makcik mari jumpa saya, dia kata, ustaz, dia belajar dengan kita tapi soalan dia tu soalan percaya kepada internet. Dia kata, dia tanya soalan gini, saya kata tak ada, tak betul. Saya baca dalam internet, dah pergi ngaji dengan internet, ngaji bertanya apa aku. Tengok. Dia otak ni, manusia ni, dia lebih yakin, percaya, confident kepada apa yang dia dapat mula-mula. Pasal itulah masami'un nas, di antara yang dianjurkan bila kita dapat anak, keluar daripada perut mak dia, pegang anak itu terus azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana kita nak suruh masuk laungan azan ke dalam telinga sebelum dimasuki oleh suara-suara lain yang tak lain. Keluar anak ni daripada hospital, masuk dalam kereta, boleh ke lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, hok lompat-lompat dalam kereta penuh hari. Budak ni tak sempat dengar Quran lagi, dengar lagu, habis itu balik-balik. Itu saja yang kita dapat. Sebab masami'un, masuk dalam telinga, masuk dalam mata kita ni, benda-benda yang macam ni yang menyebabkan keracunan pemikiran berlaku. Maka itulah para jemaah sekalian, jadi kesimpulan daripada perbincangan kita di sini, iaitulah sifat istiqamah yang besar, hikmah yang besar dapat diturunkan, diambil daripada surah As-Saff ayat ini, ayat 13 ini, iaitulah keselamatan, jalan yang selamat yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dapat kita simpulkan istinbat, tadabbur daripada ayat kita ni 5 perkara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman tentang 5 prinsip yang besar ini. InsyaAllah kita akan tadabbur lagi dalam surah-surah yang lain di dalam jazah kita yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.